Hmm? Bunyi. 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 Siapa bunyi? Ni pakai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan izinnya untuk kita mengadakan kelas ataupun kuliah kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bincangkan satu topik yang saya rasa penting untuk kita ingat mengingati antara satu sama lain. Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Hari ke-8 ke hari ke-8? Isnin hari ke-9. Maksudnya kita masuk maghrib tadi dah hari yang ke-8 lah. Sebab itu kita tengok jamaah haji dah mula bergerak kan. Tuan-tuan tengok di live tu ada 60,000 jemaah haji yang terpilih pada tahun ini sudah mula bergerak. 9 hari bulan kita tahu seluruh jemaah haji akan berwukuf di Padang Arafah, dan 10 kita akan menyambut hari raya Aidul Adha ataupun hari raya Korban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama suka untuk saya ingatkan, di dalam Islam kita disyariatkan, maksudnya diperintahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah dua perayaan, dua hari raya. Seperti mana yang tuan-tuan semua biasa dengar, yang mana Nabi apabila sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Kristian, Yahudi, ahli kitab, mereka menyambut perayaan Nairus. Mereka ada perayaan khas lah, ahli kitab ni, orang bukan Islam. Kemudian Nabi menyatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat Islam dua perayaan, dua hari raya. Pertama Aidul Fitri dan yang kedua Aidul Adha. Malangnya dahulu, sekarang kita tengok ada perubahan lah. Dahulu masyarakat agak kurang menyambut perayaan ataupun kurang meriah, kurang semangat, kurang membesarkan perayaan Aidul Adha ni, Hari Raya Korban ni. Ada anggapan yang mengatakan bahawa Hari Raya Korban ni dia tidak meriah kerana khas
diberikan kepada orang yang melakukan haji. Sebab tu kita sebut hari raya haji kan. Sebagai orang dia tak berapa nak sambut. Ini adalah satu kekeliruan. Yang mana dua hari raya ni adalah hari raya untuk semua. Sama ada yang buat haji ataupun yang tak buat haji. Kemudian selain daripada faktor hari raya puasa ni, hari raya Aidilfitri ni, dia lagi meriah sebab kita puasa. Jadi dia punya semangat, dia punya rasa tu dia lain. Tapi kalau kita tengok, nak bagi ringkas lah, kalau kita nak cerita panjang, tapi saya nak bagi ringkasnya. Kalau tengok kepada pandangan di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawa hari raya Aidul Adha itu lebih besar daripada Aidul Fitri. Hari raya Aidul Adha itu lebih besar, lebih agung daripada Aidul Fitri. Di atas beberapa sebab. Ni kita selalu sebut, mungkin tuan-tuan pernah ingat dan pernah jumpa benda ni. Pertama, tuan-tuan tengok dari sudut pengharaman puasa. Aidul Fitri kita hanya diharamkan berpuasa sehari, iaitu pada hari yang pertama. Hari raya pertama kita tak boleh puasa. Hari raya kedua, hari raya ketiga dan seterusnya kita dah boleh puasa. Tetapi untuk hari raya Aidul Adha kita tak boleh berpuasa selama 4 hari. Pada hari raya yang pertama, hari yang ke-10 tu, kita tak boleh puasa. Kemudian diikuti dengan hari-hari tasyrik, 11, 12 dan 13 pun kita tak boleh puasa. Al-ayyamut tasyrik ayyamul akl wasyurb, atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 itu adalah hari-hari untuk kamu al-akl, makan, wasyurb, minum. Maknanya tak boleh puasa. Tuan-tuan tak boleh puasa hari pertama, 10, 11, 12 dan 13. 4 hari tak boleh puasa. Berbanding dengan hari raya Aidilfitri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita menikmati hari raya tu. Suruh kita makan, suruh kita minum, suruh kita berseronok pada hari-hari raya 10, 11, 12 dan 13 tu. Kemudian tuan-tuan, di dalam Aidul Adha ini juga berkumpul padanya banyak ibadat dalam satu kejadian. Satu hari itu dia menjadi besar, dia menjadi agung melihat kepada berapa banyak perkara yang berhimpun padanya. Cuba tuan-tuan kira. Pertama, kita ada puasa. Puasa Arafah. 1. 2, kita ada salat. Salat sunat hari raya. 3, kita ada haji. Haji ada hari apa? Hari raya ni je. Dia tahun ni tak boleh buat haji bulan 6, bulan 7, kita buat bulan 9. Tak boleh. Kita ada tadi, kita ulang balik. Kita ada puasa Arafah, kita ada salat sunat hari raya, kita ada ibadah haji, kita ada ibadah korban. Tuan-tuan, cuba cari di mana, waktu bila yang berhimpun ada salat, ada puasa, ada sembelihan, ada haji, melainkan hari Aidul Adha. Maksudnya bila berhimpun 3-4 ibadat dalam satu masa, dalam satu ketika, besarnya hari tersebut. Hari raya puasa, ada puasa, ada semayang, tak ada sembelihan, tak ada haji. Nampak? Okey. Besarnya Aidul Adha lagi. Tuan-tuan ingat saya sebut ringkas ni. Besarnya Aidul Adha ni melihat kepada bilangan hari takbir. Betul tak? Hari raya puasa, pagi, malam tu, malam raya sampai
Lepas daripada semayang kan berarti. Tuan-tuan semangat lagu mana pun, geram lagu mana pun, takat semayang raya, lepas tu tak boleh takbir dah. Tetapi hari raya ataupun hari Aidul Adha ni kita dah start takbir dah. 1 Zulhijjah takbir mutlak. Kita dah boleh takbir dah. Dan kita bertakbir pada hari yang ke-10, 11, 12 dan 13. 4 hari yang Tuhan suruh kita takbir. Hari ke-9 pun kita dah takbir dah. Nampak tuan-tuan? Hari raya puasa sehari dah. So banyak benda. Tetapi bila dia mari kepada masyarakat kita, ada 2 benda yang kita akan perasan yang kita kena, dan alhamdulillah dah ada perubahan. Satu apa dia? Dulu semangat orang Melayu, masyarakat Malaysia untuk melakukan korban ni dia agak sejuk. Dia tak semeriah di tempat-tempat lain. Dan ada juga orang, ni kekeliruan lah, saya sebut kekeliruan ni. Ada juga orang yang dia faham bila dia dah buat sekali, dia tak payah buat dah. Tuan-tuan bisa jumpa tak? Apa korban ni macam mana dia punya hukum dia? Haji berapa kali setahun? Haji berapa kali setahun? Haji berapa kali seumur hidup? Sekali. Wajib ni kita kira wajib. Haji berapa kali? Sekali. Tuan-tuan buat sekali, lepas tu tuan-tuan tak buat dah, selesai. Tapi kalau tuan-tuan nak buat lagi, yang tu sunat tak apalah. Yang pertama dia panggil haji Islam. Dia panggil haji Islam. Haji sekali sekali seumur hidup. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 2-3 kali, terpulanglah. Korban berapa kali seumur hidup? Korban ni berapa kali seumur hidup? Korban ni, tuntutan melakukan ibadah korban, syariat melakukan korban, suruhan melakukan korban, perintah melakukan korban, berapa kali seumur hidup? Berapa kali? Berapa kali tuan-tuan? Berapa kali? Fikir tak? Saya nak buang emas, lemah. Berapa kali tuan-tuan? Setiap tahun, every year, yearly. Betul tak? Maksudnya tahun ni tuan-tuan buat, tahun depan hidup lagi, buat lagi. Tahun depan hidup lagi, buat lagi. Tahun depan hidup lagi, buat lagi. Dulu lah saya tak jumpa dah. Dulu bila kita tanya dia, buat tak tahun ni? Dia kata saya dah buat dah dulu. Dulu dia dah buat dah. Kata tahun ni dia tak mau buat. Dia kata dia tak buat lah. Dia nak buat dekat bini dia pula. Apa kait dengan bini hang pula? Kita sebagai ketua keluarga tu tiap-tiap tahun kita kena, jika berkemampuan. Ini kekeliruan. Dia perasan yang sekali seumur hidup tu apa dia? Dia keliru, dia tertukar. Yang sekali seumur hidup tu, yang buat sekali betul tak payah buat dah, tu apa dia? Akikah saja sekali. Jangan dia buat tiap-tiap tahun lah. Sekali dia semangat pelik tahun ni, dia kata jemput lah akikah. Akikah siapa? Akikah saya. Dia tak tahu buat sekali dah. Akikah ni seumur hidup sekali. Tu pun siapa yang buat? Akikah ni siapa yang buat? Pak budak tu yang buat. Yang saya duk pelik, ni kita bincang tajuk kan. Yang saya duk pelik, bila mari korban, pasal apa orang bersabuk akikah? Bila kita buat korban, pasal apa orang bersabuk akikah? Tuan-tuan tengok. Saya nak tanya, akikah ni apa dia? Akikah ni apa dia? Akikah ni sembelihan yang kita buat bersempena, bersebab kerana pasal kelahiran bayi.
tuan-tuan PKP tak boleh pergi mana, dapat anak lekat perut. Okey, faham tak? PKP tak boleh pergi mana, mengandung. Beranak sehari dua ni. Kekah lah. Betul lah. Tapi kalau siapa yang tak beranak, yang tak ada kelahiran, yang tak bersalin, buat apa? Buat apa? Korban lah. Akikah ni kalau kita beranak, kita boleh delay budak tu sampai bila? Dalam mazhab Syafi'i dia kata sampai balik. Maksudnya kalau tuan-tuan tanya sekarang ni kita nak buat akikah ke kita nak buat korban? Kita buat korban lah. Akikah lepas ni kita buat. Pasal budak tu sampai dia adalah pula sampai apa? Luruh pusat. Ni pun tak betul. Tak ada kaitan. Budak tu kita buat untuk dia bila dia lahir. Dapat clear? So tuan-tuan, orang kita dia tak buat korban. Pasal apa dia tak buat? Tanya dia pasal apa dia tak buat. Duit ada tak duit? Duit ada. Kalau duit tak ada tak apa, duit ada, kemampuan ada. Buat. Kena buat tuan-tuan, kena buat. Korban ni kena buat. Ada duit buat. Kalau tak ada duit tak apa. Dia tu saya tak buat ustaz, tak ada duit. Okey, tak apa. Pasal dia atas orang yang mampu. Tiba-tiba dia pergi tukar tayar kereta sebelah 300. 4 belah 1,200 sekok kambing. Tapi dia kata dia tak mampu. Macam mana? So tuan-tuan jangan main-main. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata siapa yang ada kemampuan dia tidak melakukan korban, jangan dia datang dekat dengan masjid kami. Nabi sebut perkataan Nabi tu. Bukan masalah Covid. Tak, bukan tak main masjid tu pasal Covid tak. Nabi kata siapa yang ada kemampuan dan dia tidak melakukan korban, dia jangan datang dekat dengan masjid kami. Kata para ulama, itu adalah dalil yang menunjukkan bahawa satu tuntutan, satu amaran kepada orang yang ada kemampuan, ada kelebihan tapi dia tak melakukan korban tanpa sebab. Okey, hadirin mukminin. So itu intro tu kan cepat tuan-tuan buku apa? Dan saya baru mukadimah ni kan. Tapi tak apa, setakat mana yang sempat kita buat. Okey, tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita korban ini. Kalau kita tengok pertama ta'rif korban. Ini kita nak sambut raya-raya korban ni, kita tengok korban. Okey, tadi kita tengok akikah kan? Tengok korban. Korban ni dia kata apa? Korban ni di dalam bahasa Arab dia panggil al-udhiyah. Korban ni al-udhiyah. Itu dalam perkataan Arab lah. Maksudnya apa dia? Menyembelih haiwan. Saya akan pergi secara point lah. Bukan kita nak mengaji bab malam ni, bukan kita nak mengaji bab fiqh hukum hakam korban tak. Saya nak sebut secara umum beberapa poin yang saya rasa penting untuk saya urai sikit lah. Dia kata menyembelih haiwan yang tertentu jenisnya daripada binatang ternak seperti unta, lembu, termasuk kerbau, kambing, biri-biri yang dikategorikan sebagai binatang-binatang ni depa duduk dalam satu grup, nama dia al-an'am. Apa maksud al-an'am? Binatang ternak yang berkaki 4. So ayam tak boleh lah, walaupun dia diternak tapi dia berkaki 2. Ataupun tuan-tuan ada belah itik pun tak boleh lah. Dia binatang ternak tapi tak berkaki 4. Tujuan dia apa? Dia disembelih pada bila ni? Dia disembelih pada hari nahar. Nahar, hari apa nahar? Hari yang ke-10 Zulhijjah tu. Bila kita mula sembelih? Kita sembelih lepas sembahyang raya. Siapa sembelih sebelum sembahyang raya tak sah. Berlaku di zaman Nabi, ada sahabat yang sembelih sebelum sembahyang.
Lepas daripada semayang, tengok siap dah, Nabi kata kena sembelih lain. Yang tadi ni tak jadi korban. Okey, tapi okey, raya pertama kena sembelih lepas semayang. Raya kedua, hari yang ke-11, bila boleh sembelih? Bila? Malam tu pukul berapa? Setengah semua sembelih pukul 12 tengah malam, pukul 2, pukul 3 pagi. Boleh sembelih. Dapat tak? Cuma raya pertama tu mai semayang dulu, lepas tu balik baru pergi sembelih. Dia mangkit dia subuh awal tu ya. Subuh tak pukul 6 lagi subuh dah. Dia balik mayang subuh, dia kata lambat hari nak cerah. Buh dulu sekok. Tak sah. Itu yang kata ibadat tu dia tak boleh mengikut nafsu kita. Tapi raya yang kedua, ketiga tu 11, 12, 13 tu boleh disembelih pada bila-bila masa, pada mana-mana waktu sebelum terbenamnya matahari hari yang ke-13. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, hari tu 1 Zulhijjah dia tak ada niat nak buat korban. Jadi dia pun gunting rambut apa semualah, dia pasal dia tak ada niat kan. Dia tak ada niat. Tiba-tiba hari ke-11, 12 dia dapat duit. Jadi dia nak pergi buat. Boleh tak? Raya kedua, raya ketiga ada pernah jadi. Kita tanya buat korban, dia kata tahun ni dia kata tak buat kot, tak ada duit. Satu dia dapat tu duit KWSP tu kan, lulus. Dia kata dapat dah Ustaz air citra ke air apa tu, dia pun pergi buat keluar. Hari ke-12 Zulhijjah dia pun pergi tempat kambing, tanya ada lagi kambing? Ada. Dia pun sembelih. Boleh tak? Boleh ya. Pasal masih dalam hari-hari yang dibenarkan untuk sembelih. So no problem. Tak boleh lah tuan-tuan kata, hari tu gunting rambut dah, kerak kuku lah. Tak ada. Boleh. Tak ada masalah. Dalam Islam, korban ni apa tujuannya? Ni saya nak jawab ni. Kita sembelih binatang tu apa tujuan kita? Bukan nak megah kat orang, bukan nak tunjuk kat orang. Menyembelih haiwan korban, binatang ternak pada hari-hari yang ditentukan tadi ni dengan maksud taqarrub ilallah. Tuan-tuan sembelih tu kerana apa? Dengan satu makna, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan buat kerana malu kat orang. Dia tak pakat buat, kawan-kawan sehari kata apa pula kat aku, tak buat, duk kucai dalam grup WhatsApp pula, malu buat pi. Kalau nak ikut aku tak mau buat dah, tak payah buat. Bini duk hingat, tak buat ke abang, tak buat ke abang, tak buat ke abang, duk beletih, aku pun naik hangat telinga, buat pi. Jangan. Malu kat mentua ke apa ke dah. Kita buat taqarrub, nak dekatkan diri kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, daging korban ni, ada orang kata daging korban ni, kita kena faham, dia tak sampai ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun tak berhajat pada daging tu. Dan kalau kita compare orang agama lain, dia sembelih tu, tuan-tuan, beza tau. Orang agama lain pun dia ada sembelih. Apa beza sembelihan agama lain dengan agama kita? Agama lain, tuan-tuan kena ingat elok-elok ni, agama lain bila mereka sembelih nak tolak bala, boleh dikatakan ajaran-ajaran agama lain selain daripada Islam, mereka sembelih untuk Tuhan mereka, nak tolak sui, nak tolak bala, nak tolak hantu. Itu tujuan. Tapi kita tak. Kita sembelih korban bukan nak tolak bala. Kita sembelih korban bukan nak tolak sui. Kita sembelih korban dekatkan diri kita dengan Allah. Pasal itu Allah kata tak sampai daging tu dekat aku, tak sampai darah itu kepada Tuhan, tetapi yang sampai dan diterima oleh Allah apa dia? Takwa daripada apa yang kamu buat itu. Sebab itu daging korban kita boleh bagi pada orang kaya. Daging korban kita boleh makan. Daging korban kita boleh bagi ke orang miskin. Sebab tujuan sembelih korban tu bukan untuk sedekah semata-mata. Kena ingat.
Orang tanya, daging korban ni saya nak makan boleh tak? Boleh. Nabi makan. Nak bagi dekat jiran-jiran ni, mereka ni bukan orang susah, mereka ni pun boleh beli daging, tapi saya ingat nak hadiah, boleh tak? Boleh. Sebab kita sembelih korban, tujuan sembelih korban tu bukan semata-mata nak bagi makan orang miskin, tak. Tujuan sembelih tu nak dekatkan diri kepada Allah, dan kita ambil sebahagian tu untuk sedekah. Tapi bukan maksud pada sembelih itu kena semua tu bagi kat orang miskin. Sebab itu tuan-tuan, antara benda yang kena perbetul sikit nah, ada sesetengah penganjur korban ni, dia pergi buat keputusan untuk orang yang korban tu. Ini antara benda yang disentuh oleh Jabatan Mufti. Bagus buku ni, tuan-tuan boleh cari, saya kempen buku ni. Salah satu benda yang berlaku dalam masyarakat kita kena faham, bila satu orang buat korban, daging korban tu semua hak dia, bukan hak penganjur. Jadi penganjur, kita kata masjid lah, contoh masjid ni buat korban, peserta masuk, haji masuk, daging tu hak haji, bahagian tu hak haji. Masjid tak boleh pandai-pandai. Ada sesetengah orang peserta, dia tentu dapat dekat dia 2 kilo. Dapat 2 kilo. Dia tanya dekat masjid, dia kata, mana saya ambil setumpuk, takkan 2 kilo. Yang lain kami dah bagi kat fakir miskin lah, ni untuk hang, balik. Depa dah buat keputusan dah. Kami jawatan kuasa masjid dah buat keputusan dah. Yang mana masuk ke tak masuk ke 2 kilo, yang lain semua kami akan agih pada fakir miskin. Tak boleh. Tak boleh. Tu daging dia, hak dia, bahagian dia. Mana-mana pihak penganjur yang pi ambil buat keputusan paksa orang, dia makan benda yang haram. Dia ambil benda yang haram, pasal tu bukan daging dia. Melainkan kalau kawan tu dia kata, yang ni saya nak ambil, yang lain saya nak sedekah, okey. Tapi penganjur, pengurus yang urus tu tak boleh ambil dengan izin, melainkan dengan izin. Jangan duk buat keputusan. Nampak? Pasal tu kalau tuan-tuan nanti pergi buat kerja, jangan duk ambil lagi, tanya dulu tuan dia, mencuri tu. Ini dia duk cincang, sambil dia cincang tulang rusuk, dua batang dia dah ambil. Lepas tu dia pergi kata pula dekat tuan daging tu, tuan tu dia pergi kata apa? Ni hak saya. Siapa bayar? So ada juga yang duk tunggu turn nak pergi cincang ni, pasal apa? Pasal nak pergi mencuri. Memang niat tu main nak pergi mencuri. Memang pergi nak ambil tulang rusuk lah, tongkoi lah, gearbox lah. Lepas tu duk buat kerah pula. Dia kata, ni saya nak ambil dah, saya tolong tukang tolong ni, tak kena bagi kat saya. Ayat duk dengar, kena bagi kat saya. So kita nak sebut daging pemilik korban tu berhak. Dia yang tentukan. Selepas dia tentukan bahagian mana yang dia serah untuk sedekah, itu kita ambil. Yang dia nak, kita serah pada dia. Tolong jadikan benda ni satu perkara yang serius. Quran kata apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta benda, jangan makan barang di antara kamu dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah tak boleh. So kena beringat. Bab ni kena ingat. Kita yang main mengaji ni nampak orang buat perangai lagu ni, kena habang. Hang kena bagi dulu dekat tuan dia, cincang ke apa ke, lapah ke apa semua, buh dalam besen, serah dulu dekat dia. Lepas tu biar dekat dia nak tentu nak bagi banyak mana kat hang. Sekali kita dah serah, dia tak ada nak bagi apa, yang tu hak dia. Dan satu lagi pula yang pihak penganjur kena faham juga, peserta berhak ambil semua. Peserta berhak ambil semua pasal daging dia. Lepas tu masjid pula duk buat hingat ke belakang. Lepas tu kami tak boleh apa? Sebab itu bila nak anjur, kena betul-betul pastikan akad tu bagi elok. Cas pengurusan dan sebagainya. Tapi kita tak boleh ambil daging dia pasal itu hak dia. Itu antara perkara yang kita nak ingat. Kemudian yang ambil daging tu, pemilik daging tu, bila dia ambil timbul isu, dia nak buat apa?
Dia nak buat apa? Itu hak dia. Dia boleh makan, dia boleh simpan. Cuma di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, ni kita sebut sikit lah. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan yang buat korban nanti ni, di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia mensyaratkan kena sedekah satu bahagian kepada fakir miskin. So tuan-tuan, portion satu bahagian tu, kalau tuan-tuan ada 30 kilo, maksud 10 kilo, satu bahagian tu tuan-tuan kena tolak untuk fakir miskin, pergi bagi dekat fakir miskin. Bahagian tu, yang 2 bahagian lagi terpulang kepada tuan-tuan. Mungkin boleh bagi hadiah ke, boleh kita nak makan sendiri dan sebagainya. Kalau saya nak sedekah semua, nak ambil sikit je, itu lebih baik. Dia tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, nampak? Dan bila kita nak sembelih ni, kita cari yang terbaik lah. Itu antara perkara yang penting. Jangan cari yang murah. Jangan cari yang murah, cari yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau kita mampu takat tu lah. Pasal kalau kita tengok dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Anas, Rasulullah menyembelih 2 ekor kibash. Nabi sembelih 2 ekor kibash, yang mana kibash itu putih, bertanduk besar. Maksudnya haiwan tu haiwan yang gemuk, besar. So bila kita nak korban ni, kita cari yang besar, yang gemuk. Ini bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak riak, tapi kita nak persembahkan sesuatu yang terbaik, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan duk kita ada kambing, kita ni orang mampu kan, ambil mana kita bagi paling murah. Tak boleh Kalau kita tak mampu, tak apalah. Kalau kita takat bajet macam mana, kalau dia tanya bajet mana, bajet 700, dia tak ada. Tapi kalau kita ada duit, banyak duit kan, kita ambil yang panjang dia, yang paling besar. Ada berapa kambing, dia kata yang ni 1,500, ambil yang tu. Ini sunnah. Ini sunnah kan? Nampak? Okey tuan-tuan hadirin mukminin, kemudian kita tengok sedikit hukum korban ni. Saya sebut ni pasal apa? Bukan kita nak bincang secara detail, cuma saya nak sebut. Jumhur di kalangan para ulama menyatakan bahawa hukum melakukan korban ini adalah sunat muakkad. Maksudnya dia tidak sampai ke tahap wajib lah. Maksudnya kalau siapa-siapa yang tak buat, dia tidak sampai kepada tahap berdosa. Cuma dia sangat-sangat dituntut. Dia hanya menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar ataupun mewajibkan dirinya untuk melakukan korban. Dia akan jadi wajib bila satu orang tu dia bernazar ataupun dia wajibkan diri dia. Seperti dia kata, tahun ni dia bernazar ataupun dia berniat dia nak buat korban. Maka ketika itu yang sunat tadi dah jadi wajib. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, di kalangan para ulama juga menyebut yang paling afdal untuk kita lakukan korban, apa dia? Yang paling afdal. Yang paling afdal kita korban apa dia? Yang paling besar lah, macam Nabi buat tadi. So yang paling afdal unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Maksudnya kalau kita mampu, kita buat yang paling besar dan yang paling elok. Yang ni kita nak persembah kepada siapa ni? Allah Ta'ala. Persembahan kita, tanda kita syukur. Tambah siapa-siapa yang untung baru ni untung harum manis berpuluh-puluh ribu tu. Untung harum manis sampai berpuluh-puluh ribu jual tu kan. 30-40 ribu, takkan kambing 2,000 tak boleh. Kita simpan elok dah dalam ben, sayang nak pergi bawa keluar pula. Jaga kot tahun depan berbunga saja tak buah. Sebelah. Yang mana dapat duit apa tu, buat korban.
Bukan setahun tiap-tiap apa, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, timbul pula isu yang dibincangkan di kalangan para ulama dan kita telah sentuh tadi, cara pengagihan daging korban. Jika seseorang itu melakukan korban, dia boleh memakan daging tersebut, dia juga boleh menghadiahkan daging tersebut, dan dia juga boleh sedekah daging tersebut sebahagiannya. Ini bebas. Pengagihan ni dia fleksibel, dia tak rigid. Tuan-tuan boleh makan, tuan-tuan boleh hadiah, boleh sedekah. Apa beza hadiah dengan sedekah? Sedekah ni lil fuqara wal masakin. Sedekah ni orang fakir dengan orang miskin. Tapi kita katalah jiran kita pun bukan orang miskin, orang ada duit. Yang tu kita namakan hadiah. Boleh tak kalau kita nak buat kenduri? Orang selalu tanya, boleh tak nak buat kenduri korban ni? Boleh juga untuk kita buat kenduri. Dan yang makan di dalamnya ada orang kaya, ada orang miskin. Tak ada masalah, kan? Cuma di kalangan para ulama ada yang mencadangkan 1/3 bahagian disedekahkan, 1/3 dihadiahkan kepada sanak saudara, jiran tetangga, dan 1/3 lagi dimakan. Ini adalah pandangan di kalangan para ulama. Tak ada dalil lah, tapi ini hanya pandangan. Kita boleh ikut juga pembahagian tersebut, kan? Kemudian tuan-tuan, saya nak petik sikit daripada buku kesilapan salah faham tentang korban ni. Antara apa yang sering berlaku, tadi kita dah sebut mengambil daging korban tanpa izin. Ini antara benda yang kita nak kena perhatikan. So bila tuan-tuan pergi buat kerja nanti, atau tuan-tuan menguruskan daging korban bagi pihak orang lain, tuan-tuan jangan ambil dahulu selepas minta izin daripada tuan korban tersebut. Nampak? Antaranya Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari yang dibawa di dalam buku ni, Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang menyembelih korban, maka janganlah sehingga 3 hari masih berbaki di rumahnya walaupun sedikit daging. Ini juga pernah orang tanya, betul ke daging korban tak boleh simpan lebih pada 3 hari? Pada peringkat awal betul. Lepas daripada tu Nabi benarkan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak makan 3 hari, ada juga orang yang faham 3 hari nak kena perhabis. Itu hukum pada peringkat awal, kemudian dinasahkan hukum tersebut. Sekarang dah boleh taruh. Tapi tuan-tuan, kita nak taruh buat apa? Kan? Tujuan kita korban tu nak dekatkan diri kepada Allah, baik kita selesaikan, kan? Supaya tambahlah ni ramai orang susah, kan? Tambah orang susah ramai, kan? Kita perhabis buang, kan? Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, juga disebut dan kerap diperingatkan di antara kita ni, apa dia? Korban ni mesti dilakukan oleh individu. Dia mesti dilakukan oleh orang. So tak ada nama dia korban masjid, tak ada. Jawatan kuasa masjid dia tak boleh mesyuarat. Ada banyak mana bendahari duit kita? Kita ada ni 30,000, bawa keluar 5,000 buat lembu seekor untuk masjid. Boleh? Tak boleh. Pasal tu tak ada nama korban sekolah, tak ada nama korban masjid, tak ada nama korban taman. Dia mesti atas individu. Ni pengurusi JKK ke KRT ke, ada duit dalam tabung KRT kita? Ada? Beli lembu seekor korban untuk taman ni? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Sebab itu dia sebut dalam buku ni, dia kata tidak dibenarkan menggunakan harta orang ramai untuk melakukan korban. Ibadah korban tidak boleh dilakukan daripada harta kerajaan, institusi tertentu, badan-badan korporat ataupun tabung orang ramai. Haiwan korban mesti datang daripada wang individu tertentu. Dia mesti datang daripada orang perorangan. Okey, nampak? Dan tuan-tuan semua maklumlah, bilangan orang yang boleh join korban ni
Untuk lembu Nabi dah pecah 7. Maksud 7 tu apa? 7 orang boleh berkongsi. Ada orang tanya, dia kata kalau kata dalam 7 tu, dia campur-campur boleh tak? Maksudnya apa? Mungkin 1-2 tumpuk bahagian tu dia buat korban, ataupun bahagian-bahagian lain tu dia buat akikah ataupun apa niat pun. Di kalangan para ulama mengharuskan benda ni, ya. Cuma yang tak bolehnya, dia ambil satu bahagian, dia double 3-4 niat di atas bahagian tersebut. Yang tu tak boleh, ya. Tuan-tuan dapat? Tu imam tanya, nak ambil berapa bahagian? 1. Nak buat apa ni? Korban dengan akikah. Itu tak boleh. Jadi kalau tu imam tanya nak ambil berapa bahagian ni? Ambil 2 bahagian. Bahagian yang 1 saya niat korban. Bahagian yang kedua, tumpuk yang kedua, saya niat akikah. Boleh. Dalam lembu yang sama. Pasal dia berbeza bahagian. Satu niat. Ini dibolehkan oleh para ulama. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menyembelih haiwan korban seekor unta untuk 7 bahagian, seekor lembu untuk 7 bahagian. Nampak? Okey. Manakala untuk ketua keluarga, ini juga kita sebut, kalaulah tuan-tuan ada ketua keluarga, tuan-tuan ada ketua keluarga, tuan-tuan boleh buat sama ada satu bahagian, tuan-tuan sebagai satu ketua keluarga ambil satu bahagian, tuan-tuan niat untuk satu keluarga, ataupun tuan-tuan boleh ambil seekor kambing, tuan-tuan sembelih untuk seluruh ahli keluarga berkongsi pahala. Itu juga dibolehkan. Nampak? Okey. Kemudian dia sebut juga di sini, yang ni saya ingat selalu kita ingatkan, tidak boleh memberi upah daripada daging korban tersebut. Saya sebut 2-3 contoh. 1, tuan korban tu, pemilik korban tu, dia akan bagi daging korban lebih pada orang yang buat kerja. Yang ni tak boleh. Dia kata siapa yang tolong saya tadi ni, ambil seorang 1 bungkus lebih. Tak boleh. Nampak? Dia pasal apa tak boleh, tuan-tuan? Dia macam ni. Dia main kerja dengan kita. Dia main sembelih, dia main lapah apa semua. Daging korban tuan-tuan tak boleh jual. Yang buat tu tak boleh jual, tapi yang dapat boleh tak jual. Katalah dia main masjid tu bagi dia sebungkus, masjid tu bagi sebungkus, wakil rakyat main bagi sebungkus, di rumah dia ada 30 bungkus daging. Dia kata banyak dia pun jual lah. Macam orang duk jual bantuan lah ni kan, beras banyak sangat sampai tak termakan, dia pergi jual pula ke atas. Tak apalah. Yang pentingnya dia nak, kalau bukan dia buat korban boleh. Sagi tuan-tuan jual bihusuk, tuan-tuan pergi masuk korban, orang tanya hang nak buat apa daging ni? Buat korban lah. Tak bagi ke orang pun, tak apa, pasal aku nak buat daging bihusuk nak jual. Tak boleh. Tuan-tuan kena ingat tu, tak boleh jual. Siapa yang ada toke-toke kedai makan, jangan duk pergi ambil daging korban tu, lepas tu duk pergi masak pula, jual pula kan. Dia kata ni gulai daging tempatan ni, daging korban dia kan, lebih banyak tu jual tu, beli tak boleh kan, dia tak boleh jual. Bila satu orang mai buat kerja dengan kita, kita pergi bagi dekat dia 2 bungkus, bagi 2 bungkus, orang tanya ni sebungkus, yang ni sedekah, ni pasal apa lebih? Yang ni beda dia buat kerja. Beda dia buat kerja itu artinya kita telah bayang tenaga dia dengan daging. Hang mai kerja, aku bagi daging. Artinya dia jual tenaga, kita bayang dengan daging. Berlaku jual beli, maka haram, dosa, tak boleh. Sebab itu saya pesan pada yang terlibat dengan pengurusan korban ni, antara benda yang kena jaga, bila orang mari buat kerja, sediakan upah, sagu hati, duit asing untuk mengelakkan kita jatuh dalam larangan Nabi tadi ni yang tak bagi bayar atau jual daging korban. So ini kena peringatlah kan, walaupun selalu diingatkan tapi masih ada orang keliru. Okey. Berikutnya ada masuk masuk dah ya? 5 minit okey, banyak benda kita boleh sentuh Okey. Berikutnya
Orang yang nak melakukan korban hendaklah memastikan duit yang digunakan itu daripada sumber yang halal. Duit dia kena pastikan duit daripada sumber yang halal. Orang tanya, boleh tak meminjam? Boleh tak pinjam duit orang nak buat korban? Kita sebut awal tadi, tuntutan korban itu ke atas mereka yang berkemampuan. Jadi sampai nak kena berhutang, sampai nak kena pinjam duit ke orang, dia dah masuk dalam kategori tak mampulah. Tapi boleh tak kalau dia nak pinjam? Boleh ya. Tapi sebenarnya tuntutan korban tu tak kena pada dia pasal dia tak mampu. Kan? Okey. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima melainkan daripada apa yang baik. Sebab itu tuan-tuan, make sure duit yang tuan-tuan nak korban tu pastikan duit titik peluh, sumber yang halal. Kalau tidak, besar orang tengok, pujian orang kepada kita tu sakan, tapi di sisi Allah tak ada nilai. Itu daripada sumber yang okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam buku ni juga antara perkara yang saya nak kongsi yang dia sebut apa dia? Dia kata ada sebahagian pihak yang menganggap tidak sah sembelihan jika penyembelih tidak menyebut nama orang yang buat korban. Ini juga antara benda yang keliru lah. Siapa-siapa yang sembelih, kalau dia tak sebut nama, 7 nama tu kan, kalau dia nak sebut okey lah. Tapi kalau dia sembelih bismillah Allahu akbar, dia sembelih, dia tak sebut nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5, nama 6 tu, sah ataupun tidak? Sah. Tak ada masalah. Yang pentingnya orang yang buat itu memang dah berniat. Boleh? Jadi tak perlulah kita sampai kadang-kadang dah perbah lembu tu, mana nama. Lembu apa ni? Lemah pi lembu tu lah. Sebut pula silap bin pula, ulang pula. Tak. Ini apa yang disebut kan? Cukup berdasarkan kepada hadis, dia kata ini daripada orang yang buat korban, bismillah dia sembelih. Cukup. Allah Taala Maha mengetahui kan. Itu termasuk dalam perkara yang sunat, bukan syarat sah sembelihan. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, sedikit kesimpulan yang kita boleh buat daripada isu-isu yang kita sebut secara langsung ni. Oleh kerana kita terhad masa, tak sempat kita nak sebut semua. Tuan-tuan, Aidil Adha adalah hubung kait dengan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasal itu bila orang tanya Nabi SAW, kalau tuan-tuan kita boleh kongsi satu hadis yang mana Nabi SAW sebut, orang tanya dekat Nabi, qalu ya Rasulullah ma hadhil adahi. Depa sahabat-sahabat tanya dekat Nabi, apa dia tu korban? Nabi kata, sunnatu abikum Ibrahim. Korban itu adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Qalu ma lana minha. Depa kata, ada tak apa-apa kebaikan untuk kami? Kata Nabi, nampak tuan-tuan, bikulli sya'ratin hasanah, setiap daripada rambutnya dikira sebagai pahala. Fasuf, daripada bulunya juga dikira pahala. So tuan-tuan, bila kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam banyak topik, tuan-tuan tengok disuruh sembelih anak dia. Bukan isu sembelih anak tu, isu apa? Korban ni, bila baca Nabi Ibrahim dengan kita punya korban, pasal Nabi kata ini sunnah bapa kamu. Tuan-tuan, korban ni lambang apa? Korban ni lambang tanda tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah.
Siapa-siapa yang melakukan korban, dia telah menzahirkan kepatuhan dia, ketaatan dia, ketundukan dia kepada titah perintah Allah Ta'ala. Itu lambang kepada korban. Pasal itu bila kita pergi tengok, bila kita tengok sunnah, kita pergi tengok. Tapi tahun ni tak boleh lah pasal SOP. Sunnah kita pergi tengok waktu orang sembelih tu mengalir darah tu, kita kena tengok. Itu lambang apa? Bukan kita berasa megah duit kita, bukan megah kita sembelih, bukan megah kita buat korban, tapi lambang kita bersyukur dan kita tunduk dan kita boleh buat satu daripada suruhan Allah. Hebat tak korban? Hebat pasal apa? Tuan-tuan, pasal apa hebatnya korban? Saya nak tutup sikit lagi. Hebatnya korban ni tahu sebab apa? Kerana dia tanda satu orang berjaya menewaskan perasaan cinta dunia. Korban ni dia ibadat apa? Duit, maliyah. Korban ni dia berhubung kait dengan ibadat duit. Tuan-tuan main semayang 5 waktu, berapa ratus dah tuan-tuan buat keluar pagi ni? Tuan-tuan main semayang ni, saya tanya, tuan-tuan main semayang 5 kali ni, berapa ringgit duit tuan-tuan habis? Tuan-tuan puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9, berapa ringgit habis? Puasa tak berkait dengan harta, semayang tak berkait dengan harta, baca Quran tak berkait dengan harta. Ibadat yang tak berhubung dengan harta ni mudah nak buat, betul tak? Tapi yang kita nak kena lawan, bertarung ni, yang nak kata sakan nafsu kita kalah ni, apabila dia melibatkan harta, benda yang paling orang sayang. Itu hebatnya orang yang melakukan korban. Jadi saya rasa 1-2 poin yang kita boleh kupas dan juga kesimpulan yang kita boleh buat ini dapat memberikan semangat dan pencerahan kepada kita dalam menyambut Aidul Adha. Besarkan Aidul Adha ni tuan-tuan, sambut walaupun dengan PKP pun semua ni, sambut dengan syariat yang Allah Ta'ala suruh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima korban kita dan amalan kita. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.